dia masih dalam orang yang dalam itu peluang hidayah juga. Ilmu tak dapat hidayah. Ilmu lain, hidayah lain. Ada orang ada ilmu tak dapat hidayah, dan ada orang dapat hidayah walaupun dia tak ada ilmu. Dia orang jahil tu, dia berdosa atas, kenapa kamu jahil? Dia kata itu. Jadi, kita ada sama kata, bila kita tahu kita kena buat, baiklah jahil. Bila jahil, dia kena tanya, kenapa kamu jahil? Ini masalah kita suami isteri ya. Nak ajar, kalau tak ajar, dia kena upah orang lain atau bagi dia pergi belajar masjid. Wajib kita mampu ajar saja. Tapi sebenarnya dia suami isteri ni mampu ajar pun macam mana nak ajar. Betul? Dia tidak profesional dalam. Boleh yang bagi tuition ke anak. Mesti aku budak lah. Jadi dia bawa buka buku tak mengalir yang mana. Pasal bapak gagal, mau gagal. Jadi kena ke atas kat lain. Anak orang lain berada tujuh kat kita. Ya, ngaji Quran gitu. Kalau bapak biasa. Kecuali kena jadi profesional. Adanya. Kemudian juga kita melalui pengalaman ya. Saya itu mengaji Quran ngaji saya. Jadi ingat memang penuh air mata. Surah Al-Isra sekali lagi ayat 78. Aqimis sholata liduluki syams. Hukum tu hukum syarak karena khitab daripada syarak menjadikan dulu syams tidak. Dulu apa naik kau turun? Naik. Gelap. Gelap. Tenggelam mana mengorik lah. Untuk semaya. Jadi dia juga sebab jatuh matahari maka kena semaya maghrib. Naik fajar maka kena semaya subuh. Ada? Itu sebab. Kemudian yang akhir sekali iaitulah yang kita sebut manik ni. Manik ni dia tak guna ayat Quran, dia guna hadis. Mungkin tak ada ayat Quran tau. Tapi manik iaitu ada rufi'al qalami an salati. Rufi'a tu akak mana buat kesalahan. Nanti nak buat betul guys sikit. Saya silap faham dalam mulut. Pasal orang kata apa ni? Saja mengangkat hadap kecil. Saja saya mengangkat hadap besar. Mengangkat. Apa mengangkat? Membuang. Mana buat hadap besar, buat hadap kecil dengan wudu. Tapi bila bahasa mengangkat hadap ni, kadang-kadang kita pun tak faham. Dia pakai angkat maksud. Tak faham. Jadi kadang-kadang terjemahan Arab tu kena sesuaikan dengan lain. Jadi rufi'al qalam an salatati. Tiga jenis orang ni dia tak berdosa. Anin naimi hatta yastaiqiz. Dia tak bangun. Jaga-jaga tu habis waktu. Tak semaya. Subuh laju. Cara daripada pukul 6 sampai pukul 7 tu memang tak sedar. Tapi kalau net ni dia sedar, bagi tidur pula. Anteng nak pukul 7 dia dosa. Maya tak dosa ni. Dia tak sedar. Tak sedar langsung. Ya ni sedar. Kita mamai tu. Mamai. Ustaz. Tidur ke tak tidur? Ustaz, kalau dia sedar 5.30, baru 5.30. Dia lelak balik sedar-sedar dah pukul 7.30. Macam mana Ustaz? Lah, 5.30 tahun dah ada mandi dah. Dah matahari dua rakaat pun tak apa dah. Mana paling tidak 2 rakaat dia kata lah. Kalau baru pergi 2 rakaat tak apa dah. Jadi ni kena itulah maknanya bukan dalil lah. Dia memang tak betul. Tapi sebab tu kalau dia buat bangsa ni boleh
Tak langsung. Solat lah kamu kalau mazhab Syafi'i. Qada lah dia dua pada. Kalau mazhab Hanafi tak ada qada ni sebab dia kena sembahyang ni cash. Bila bagi cash kena beri cash. Nah, kalau mazhab tu hati masuk terima tu. Tapi qada dalam bahasa Arab maksudnya selesai kan? Jadi selesai kan lah. Selesai secara bertanggung. Qada ni memang selesai tapi biasa bahasa Arab kata qada ad-duyun. Selesaikan hutang. Selesaikan hajat. Selesaikan hajat. Memang selesai tapi dia Selesai. macam tu. Saya nak begini. Adaan tu tunai tu cash lah. Cash ya. Qada tu tahu bagi cash kan. Mana tak payah selalu. Oh, ada. Payah bertanggung. Selesai kan. Selesai kan. Istilah semoga itu. Macam ketua Melayu. Nak menggambarkan pokoknya di kalangan binatang-binatang tu ada yang bangun pagi, ada bangun. Jadi raja ni dia bangun lewat. Dia bangun subuh lewat ni bukan raja. Friend Melayu. Wa anis sabi hatta yahtali. Mana kalau budak kecil buat apa-apa kesilapan tak berdosa. Hatta yahtali sehingga dia sampai umur. Sampai umur di sini dimaksudkan dengan bermimpi. Dia mimpi sampai umur. Wa anil majnun hatta yafi. Orang gila sampai dia sedar. Dia boleh juga masuk dalam apa ni? Dalam majnun gila ni. Kalau orang Hitam. hitam ke apa jenis, bila dia sedar tu baru dia semayang lah. Jadi ini juga kita daripada syarak menjadikan hidup kerana dia termati budak kecil dan dia gila, perkara-perkara yang menghalang dia daripada taklif. Dia sepatut taklif, wajib semayang, tapi kerana dia gila, la salata liman la aqlalah, tidak wajib semayang bagi orang yang tak ada akal. Islam taklif pada orang berakal. Lepas tu budak tu pasal dia tidak akil balik. Bila akil balik baru tenang. Jadi kita apa kan nak kira-kira esok, saya hak menunggu kita cukup. Nanti rumah kalau kata sedih kita tanya, Ustaz, saya nak qada subuh dari zaman muda main tinggal. Boleh kan nak qada selepas main nak fajar tu dia tunggu nak main subuh. Biasa tak ada halangan saya ingat. Waktu qada. Jangan lepas subuh lah kan tak boleh. Nah, lepas subuh lepas asar tak boleh. Tapi sebelum tak asal tu, kalau Ya, cuma bila waktu tu tak popular. Waktu tak elok semayang. Sebab dia ada syubhat dengan orang lain. Mungkin waktu belum maghrib tu, orang Hindu ke orang apa kena semayang. Atau waktu naik matahari dia takut dengan orang Jepun apa tu matahari takut. Dia syubhat. Jadi dia elokkan semayang masing-masing. Ada mungkin ada latar belakang dia. Jadi secara kesimpulannya daripada taklif ini, dia kata satu, kitab Allah itu berkait dengan af'al mukallafin, perbuatan orang mukallaf. Maka tidak nama hukum bila Tuhan bercakap tentang zat dia, tentang sifat dia, tentang akidah, tak masuk buat hukum. Begitu juga tak masuk buat hukum bila Tuhan membicarakan tentang wasyamsu wal qamaru wan nujum, matahari, bulan, bintang-bintang, tak masuk. Atau Tuhan bercakap tentang alanan alir arda mihada, aku jadikan bumi, wal jibala autada, aku jadikan bukit tukar, tak masuk. Sama juga dia kata kalau macam saya sebut tadi menceritakan alif lam mim ulibatur rum, Quran dah sebut satu masa kerajaan Rom akan runtuh. Tak masuk buat hukum. Sebab itu adalah
kisah-kisah dan cerita-cerita. Yang kedua, hukum bagi orang-orang usul fiqh ialah kitabullah. Maknanya ayat Quran itu sendiri. Ayat-ayat Quran kita baca-baca tadi itu kitab. Itu hukumnya bagi orang usul fiqh. Tapi orang fiqh melihat kesan daripada hukum usul fiqh ni. Sunnah, arus, makruh tu. Itu dia bezakan ni. Nadbu dengan mandu, ijab dengan wajib, tahrim dengan haram, karahah dengan makruh, ibahah dengan mubah. Jadi istilah wajib, sunnah, makruh, haram itu istilah fiqh. Istilah fiqhnya ialah ijab, nad, tahrim, karahah, ibahah. Boleh? Laju betul. Boleh lagi? Ayo, Pak ni. Hukum syarak ni satu hukum taklifi. Taklifi dia kata ialah tadilah kita bicara ni. Manusia ditaklifkan. Perkataan taklif bahasa Arab ni maknanya dibebankan. Kita dibebankan kepada manusia sama ada dengan menyuruh atau melarang. Itu dipanggil taklif. Yang kedua, hukum wad'i, menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau halangan bagi hukum. Kita dah bicara lah. Apa beza antara hukum taklifi dan hukum wad'i? Pergi halaman 27 dah. Nampak? Kita start tadi 23. 27 dah. Express dah. Hukum taklifi ni menuntut membuat sesuatu, atau menuntut meninggalkan sesuatu, atau menuntut memilih antara buat dengan tak buat. Sedangkan hukum wad'i tidak bersifat begitu, tetapi dia hanya semata-mata nak menerangkan. Misalnya tadi potong tangan sebab dia mencuri, ataupun kita katakan juga tadi contoh lain tadi syarat, manik dan sebagainya, kerana dia gila maka dia tak kena beban syarat, tak maya, tak puasa, tak zakat dan sebagainya. Jadi orang mukallaf ialah orang yang mampu buat, baru dia ditaklifkan. Macam kata tadi, orang yang tak ada harta tidak ditaklifkan untuk pergi haji. Orang tak ada duit cukup haul dan cukup nisab, tidak wajib membayar zakat. Contohnya. Dan orang yang katalah cacat, tak boleh berdiri, dia tak perlu nak berdiri, nak paksa macam mana. Jadi semua hukum taklif itu dia ada satu kaedah syarak. Ini kita orang yang boleh hafal 3 perkataan. La taklif illa bimaqdur. La taklif illa bimaqdur. Maksudnya tidak ada bebanan kecuali dengan kemampuan. Kita baca tu pas maya tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ma katabat 'alaiha ma katabat. Ya, la taklif illa bimaqdur. Tidak ada bebanan kecuali dengan ada keupayaan. La taklif illa bimaqdur. Dalam ni dia ada bebanan kecuali dengan kemampuan. Apa tahu? Paling tu kamu tahu. Ya, ada gitu, tak ada.
Ini kita nak pergi kepada hukum taklifi tadi. Hukum kita ni berangkat tadi. Al-ijab kita sebut tadi. Hukum dia tu ialah wajib. Daripada ijab, kalau sampai kata ijab, hukum dia, maka orang pakai kata wajib. Nadbu, kita kata mandub. At-tahrim kita kata haram. Al-karahah kita kata makruh. Al-ibahah kita kata mubah. Jadi yang dituntut melakukannya wajib dan yang dituntut meninggalkannya ialah haram dan makruh. Yang mubah boleh tinggal dan boleh buat. Kita ambil bab wajib. Apa ke mana wajib? Ini kita belajar mudah ni. Wajib ialah apa-apa yang dituntut oleh syarak supaya kita melakukan ala wajib luzum. Mana betul-betul lazim. Bukan lazim Melayu tu mana biasa. Ini lazim Arab ni mana secara paksa lah. Tak paksa. Ada kata pula, kata tak ada paksaan yang utama. Tak ada paksaan nak masuk Islam. Tapi bila dah masuk Islam, kita terikatlah dengan segala hukum hakikat Islam. Tak ada paksaan main bola ke main tempat takraw. Tapi bila dah main bola, tak boleh handball, tak boleh buka, tak boleh offside, tak apa semua sekali. Pasal dah masuk permainan tu, dia ikutlah. Masuk badminton, dia kena ada sistem dia, peraturan dia. Dah masuk Islam, terikat dengan. Ini selalu orang yang tak faham, dia buat hujah ni. Ustaz, kira dalam Islam ni tak ada kebebasan mutlak Ustaz? Kebebasan mutlak tak ada. Sebab manusia memang tak bebas. Dia ada kebebasan tapi terhad. Kodrat kita tu tak kebebasan. Dia kata macam ni, paling mudah. Kita belajar ilmu tauhid, kita kata kuasa Tuhan ni macam kuasa yang ada dalam ni. Bilik ni. Jadi kuasa Tuhan tu kuasa besar. Kuasa manusia dia boleh menentukan lampu mana dia nak buka, lampu mana dia tutup, lampu semua. Saya ada kuasa. Itu bila kata dalam duduk, saya duduk. Saya kata nak bangun, saya bangun. Jadi dosa pahala kita tu atas kuasa kita sedikit. Nampak? Duduk bangun. Tapi beri tenaga kepada kita nak hidup ni, Tuhan punya kuasa. Nah, ada bayi baru lahir 3 hari pun tersedak susu je. Ada orang aksiden, jatuh ke batu bas, kalau sakit hidup bangun. Itu di luar daripada kemampuan kita dah. Jatuh ke batu bas boleh hidup lagi. Tapi mati juga lepas. Tapi jangan berlaku lah. Jatuh atas ke batu bas. Tak tahu ni orang tahu. Hanya yang mau orang tua lebih tahu. Udah ni gara-gara ni. Dia gara-gara apa ni? Gara-gara. Bihaisu ni klasik kata sekira-kira. Pasal Melayu pun sekira-kira. Maknanya kita kata implikasi dia betul lah. Daripada tu yuzammu tarikuhu, akan dicela benda yang wajib ni, akan dicela orang yang meninggalkannya, wa ma'azzami al-iqab, bersama celaan itu mereka akan diseksa. Jadi bila dia kata wajib tadi, wajib semaya, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib buat baik buat apa, wajib macam-macam lah. Siapa tak buat benda wajib tu dicela, anu buruk kan? Dan bukan hanya dicela, dia akan dihukum. Kalau mencuri, zina tu atas dunia kena hukum dah. Tapi dia akan kena hukum pula. Kecuali mungkin hukuman dia tu dah sepadan tu. Itu saya kata tak apalah, kamu dah. Ni ya cerita hudud-hudud ni. Hudud-hudud ni kalau sudah dijalankan hudud, diharapkan orang mencuri dia ada foto tangan, saya tak buat dah dulu. Pasal dia kena hukum dah. Nampak?
Jadi kalau kita buat hukum juga, ada penjara 20 tahun, tapi tidak masuk dalam hukum itu, yang mana dia kena. Jadi kesian dia. Kan ada diskaun lah. Makin cerita. Wayang dah ubah ilmu dan dipuji orang yang melakukannya. Maya puasa zakat haji. Dia lepas dah maya puasa zakat haji sebenarnya, yang paling tinggi birrul walidain. Buat baik pada dua ibu. Nah, jadi dalam sekarang ni kalau bapak dah jauh pun, kalau pun ada mesej boleh. Yang bapak baru pun Twitter pun ada. Zaman dulu atas sama hari raya. Sekarang ni pakai tak ada sebab dah orang tu tak boleh nak berinteraksi dengan dua bapak. Benda tu nak ambil perhatian. Sebab kita kadang-kadang leka, sibuk dengan kerja ni. Mak sekarang dia 7 hari seminggu tu tak cukup. Dan 24 jam sehari tu tak cukup, memang tak cukup. Jadi sampai kita terlupa ni. Itu bagi apa? Wal akrabin, kaum kerabat pula. Ya. Itu benda terlepas pandang dalam sekarang. Jadi kita ke sekolah, kita raya kena balik lah. Begitu tangan apa. Jadi daripada tolak tadi aqimus solat. Belajar bahasa Arab kata aqimu tu pengen amal. Amal tu makna perintah. Bila perintah wajib. Kecuali ada satu bahasa Arab kata qarinah. Ada satu bahasa undang-undang apa qarinah. Qarinah ni gini. Tak tahulah dia bukan bukti lah. Tak tahu siapa bunuh. Tapi pistol tu dalam poket dia. Mungkin orang lain bunuh, tapi pistol tu ada dalam poket dia. Jadi qarinahnya dia lah bunuh. Jangan kalian qarinah. Bukti. Petunjuk. Bukti. Bukan bukti benar ke? Macam tak bila. Macam dia kata, bila kamu lepas mayat, maka kamu keluar pergi cari rezeki. Ya. Tandanya Nabi taklah pula larang kalau orang lepas mayat tu duduk di masjid yang kita larang. Ya, maknanya bisa bawa benda tak wajib keluar. Tapi kalau dia suruh, maka biasanya lah tanpa qarinah tadi, maka dia wajib. Jadi wajib mayat, wajib buat baik dua ibu bapa, wajib jaga kontrak tadi. Itu semuanya perbuatan wajib yang dipaksa oleh syarak kepada orang mukallaf. Dan jika dia tak buat, maka mereka akan dihukum. Dia ada kahwin lari. Sebab bila kahwin lari tu, dia punya implikasinya mana tak dapat restu. Dia tak dapat restu tu menyakit ke hati ibu bapa. Menyakit ibu bapa tu tak boleh. Orang kata fala taqullahu ma'ufin. Jangan kata pun tak boleh dah. Mana ke pukul, ke sakit hati dia lagi. Setengah tu lepas kahwin tu tak balik langsung. Kalau lelaki Sebab ada rumah tua. Ada juga orang saya kumpul. Dia layak dia lebih pada mak dia. Tapi ada ibu bapa yang menolak itu atas sebab-sebab yang remeh. Remeh-remeh pun, dia bapak ni betul ke dia, salah ke dia, betul dia. Pasal apa? Pasal dia ibu bapa. Jadi hari-hari macam cerita jadi kita sekadar tu lah. Ini cerita ideal lah. Kita pun tak boleh buat. Seorang hamba Allah balik ke rumah, duduk di pintu. Dia tak ketuk pintu tu, takut mak dia terjaga. Nanti mak dia terpas tidur. Dia tidur di luar tu, sampai mak dia bangun, mak dia jaga, mak dia buka pintu, dia masuk. Dalam buku Abdullah Nasir Uluan, buku tu untuk panduan anak didik anak baru nak. Ya saya nampak zaman sekarang ni tak ada lah.
Tak boleh sentuh makanan kecuali ibu sentuh. Bapak sentuh. Tak boleh holok kaki, jolok kaki dengan tengok TV kan. Dalam keadaan mak bapak duduk depan. Mak duduk di bawah tu, kita tak boleh duduk tentet di atas sofa. Dia habis semua. Pada anak-anak perempuan, bila mak bapak terima tetamu, tak ilah. Ini saya menarik dia punya tu. Dia kata bila tetamu datang di rumah, tamu mak bapak. Dia bukan lelaki tapi kita ni, dia ni anak perempuan. Jadi anak perempuan dia kena duduk macam khadam lah duduk. Dia tengok mak dia apa-apa isyarat. Mak kata, dia tahu dah buat air. Tu mak dia kata makan nasi. Itu sekali. Tak ada lah kata tetamu mak hari dia pun naik atas bilik, kunci bilik dia pun main naik kapal. Macam mana nak didik anak-anak sekarang? Tak? Ali tasawuf pun tak buat macam tu sekarang ni. Ali tasawuf sekarang dia seorang tasawufnya. Dia tak tahu lagi. Jadi bab ni satu lebih bahasa segala-gala. Ya. Tak sama. Kemudian wajib itu, ini penting kan? Wajib itu maknanya sama dengan fardu. Ini menurut kebanyakan ulama-ulama. Kebanyakan ulama ini tersebut jumhur, majoriti ulama. Tetapi mazhab Hanafi membezakan antara wajib dengan fardu. Sebab bagi mazhab Hanafi, kalau dalil itu bukan dalil qat'i, yang ini dalil zanni. Antara dalil qat'i dengan dalil zanni. Qat'i itu makna tak putus. Zanni ini boleh buat andaian macam-macam. Kalau dia zanni, maka dia wajib. Kalau dia qat'i, maka dia fardu. Nampak? Jadi boleh kata macam inilah. Mazhab Hanafi wajib bagi dia lebih kurang dengan sunnah muakkad. Dia sembahyang witir wajib. Kalau kita tengok India Muslim tu, dia sembahyang witir. Yang mulai wajib. Sembahyang banyak wajib. Sebab tu orang dia buat. Kita ni pasal bunyi sunnah. Walaupun muakkad tu sebenarnya dekat wajib lah, dekat yang fardu lah. Kita tak buat sunnah. Contoh lagi ini saya sebut sikit. Korban, ibadat korban. Ibadat korban ni kita mana pun sebut dia adalah wajib. Bukan fardu. Kalau tak buat tak dosa tapi wajib. Maknanya setiap orang patutnya merancang. Daripada awal tahun lagi, tahun ni dia kena korban. Tak apalah, tak lepas korban dah kali tak payahlah. Dah. Di situ udhiyah ni, korban ni patutnya kena korban tak? Kecuali kita ada duit. Kita ada duit. Tak kena korban. Patut nak lari pada situ. Yang mawalah dia boleh bincang. Dia kata Allah sebut sebut. Orang kita Melayu ni, mungkin masyarakat dulu dia miskin. Dia berpakat tunjuk keluarga korban ekonomi. Dia asal korban ni satu nyawa satu korban. Itu dia sebaik-baiknya ialah kambing. Tapi kalau nak buat tujuh juga, tujuh atas keluarga dia dalam rumah dia.